Okey. Okey, Cik Man. Okey, kita mulakan dengan moderasi. Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita sekali lagi menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama kita pada program Tazkirah Ramadan anjuran CDC pada kali ini. Dan untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menonton Tazkirah Ramadan kita ini secara live di YouTube channel CDC iaitu Komus.com TV. Baik, insyaAllah kita harap perkongsian hari ini akan dapat memberikan manfaat buat semua yang mendengar dan menonton. Okay, baik, dengan tajuk Tazkirah Ramadan kali ini iaitu bersyukur dalam kesempitan. Kita mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita yang juga pendakwah bebas, iaitu Pio Azman atau lebih dikenali dengan panggilan Cik Man. Baik, apa khabar Cik Man? Sihat, alhamdulillah. Okey. Okey, baik Cik Man. Dalam situasi sekarang ni, kita tahu macam-macam dugaan yang kita hadapi. Salah satunya isu COVID. COVID ni yang membelenggu kita untuk 2 kali Ramadan berturut-turut. Apakah ini mungkin menimbulkan rasa tidak, maksud saya tidak best untuk kita sambut raya nanti? Pendek kata, semuanya tak bebas nak buat apa-apa dengan SOP-nya dan sebagainya. Mungkin tadi lagi ada juga di kalangan sahabat kita, dia hilang semua pendapatan, niagaan hanya tidak bagus dan sebagainya. Okey, jadi untuk mengupas tajuk kita hari ini, jadi saya minta kalau boleh minta Cik Man kongsikanlah dan pengajaran yang dapat. Silakan Cik Man. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'. Pertama sekali, Cik Man ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan ruang untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam tazkirah ataupun perkongsian pada petang inilah. Yang keduanya, Cik Man ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput ini, ya, syarikat apa ni, kerana memberikan ruang untuk kita saling berkongsi. Okey, jadi tajuk yang kita nak bincang ni yang berbentuk muhasabah lah. Muhasabah ni maknanya kita merenung balik apa yang ada pada kehidupan kita ni, adakah kita ni selama ini benar-benar menjadi seorang hamba Allah yang orang kata mengikut SOP yang telah Allah perintahkan melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah, ya. Bersyukur walaupun di dalam kesempitan. Baik, bila kita sebut tentang syukur, ya, perkataan Arab selalu kita faham familiar, syukur ini syakara ataupun syukron. Syukron tu kita ucapkan terima kasih, iaitu satu respon yang kita buat ketika kita menerima pemberian daripada suatu pihak, ya. Kalau kawan kita bagi kita hadiah, mak ayah kita bagi kita hadiah ke sesiapa yang berbuat baik pada kita, maka kita akan sebut syukron, terima kasih. Dan jawapannya adalah afwan, sama-sama, ya. Jadi salah satu daripada yang dituntut oleh agama kepada kita umat Islam ialah kita menzahirkan ataupun kita melakukan perbuatan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau manusia tu berbakti kepada kita, kita boleh mengucapkan terima kasih kepada dia, apatah lagi Tuhan yang mencipta manusia, yang dia nak kata, contohnya kalau kita nak ucap terima kasih pada orang lah kan, maka kita akan tanya balik, orang akan tanya kita, kenapa kau nak ucapkan terima kasih pada orang tu? Mungkin kita kata sebab orang tu berjasa dan buat baik pada aku, dia layak mendapat ucapan terima kasih. Tapi kalaulah yang berjasa dan berbuat baik pada kita itu
zat yang maha sempurna, yang tidak pernah menyakiti kita, yang tidak putus-putus memberikan nikmat dan pemberian. Walaupun kita tak minta pun dia bagi. Sebelum kita hidup pun dia bagi. Kehidupan ni pun dia bagi. Tadi kalau orang manusia biasa yang bagi kita pemberian, kita minta baru dia bagi, kan? Kita minta baru dia bagi, ataupun dia pun mungkin ada silap dekat kita, ataupun mungkin pemberian dia kurang sempurna, tak sama sebagaimana yang kita nak. Itu pun kita ucapkan terima kasih ataupun syukur kepada dia. Tapi apakah persepsi kita apabila yang memberikan sesuatu itu ataupun yang gift kita itu adalah zat yang maha sempurna, yang tidak pernah mengecewakan kita, bahkan yang memberikan kita sesuatu sebelum kita minta, dan memberikan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita minta. Bahkan mengetahui tentang kebaikan perkara yang dia beri itu untuk masa-masa akan datang. Kalau manusia biasa bagi kita hadiah, kadang-kadang hadiah tu tak sesuai untuk kita, kan? Umur dah tua-tua, 40 tahun, hadiah Pampers, kan? Yang jantan pula, dia hadiahnya tudung bawal lah, tudung siakap lah. Tak kena mengena. Kawan perempuan pula, dia hadiahnya spana lah, tukul besi. Nak buat apa dengan benda-benda tak kena dengan aku, kan? Yang budak bola dah tahu kawan dia tim bola, kau pergi hadiahkan skincare. Apa kejadahnya dengan gincu Avonnya. Jadi benda-benda yang ni tak sesuai. Tapi kita ucapkan terima kasih. Tetapi ada satu zat yang dia lebih mengetahui. Kadang-kadang bila kita minta sesuatu, dia tak bagi apa yang kita minta. Sebab dia lebih tahu mana yang lebih tepat. Manusia ni begini tuan-tuan. Manusia ni, dia minta apa yang dia rasa dia boleh bahagia, maka dia minta. Nak kereta, nak Porsche, nak duit berbilion-bilion, nak perempuan, nak lelaki. Padahal dia tak tahu benda tu manfaat ke tak manfaat. Jadi dia pun berdoa, ya Allah, aku nak kereta, nak kemewahan, nak duduk dalam istana, nak enjoy, nak bahagia, nak pergi melancong. Dia minta apa yang dia nak. Sebab manusia ni, keinginan dia kadang-kadang tidak dipimpin dengan ilmu. Dia bila dia tengok orang lain ada kereta mewah, dia pun nak kereta mewah. Padahal dia tak tahu cara nak menggunakan kereta mewah itu dengan cara yang hak, dengan cara yang betul. Tapi doa dia merasakan Allah tak makbulkan doa dia. Dah 10 tahun minta ke Allah, tapi Allah tak bagi. Adakah Allah ni tak sayang? Ataupun adakah Allah ini tidak mendengar? Ataupun adakah Allah ini zalim dan seumpamanya? Semua ini adalah buruk-buruk sangka dia terhadap Allah. Sebenarnya tidak. Manusia dia berdoa apa yang dia nak, kemahuan dia, mungkin daripada nafsu dia. Tetapi Allah bagi dekat dia apa yang dia perlukan yang tepat. Sedangkan apa yang dia perlukan dan sesuatu yang tepat untuk dia ada, dia tak pernah tahu. Siapa yang lebih tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zat ini adalah zat yang sempurna di dalam hidup kita. Zat yang memberikan sebuah kehidupan. Zat yang sebenarnya bukan saja bagi apa yang kita nak, tapi bagi apa yang boleh menyelamatkan kita dunia dan di akhirat. Ini Allah. Cuma kadang-kadang bila Allah bagi itu, yang sepatutnya kita gunakan pada tempat yang betul, tapi kita tidak menggunakan dengan cara yang betul. Ini yang kita kata kufur nikmat tu. Inilah yang kita katakan kufur nikmat. Lawan kepada kufur nikmat ialah syukur nikmat. Cik Man bagi contoh, kalau ada duit 10,000, maka kufur nikmatnya dia tak bayar hutang, tak bayar zakat, dia pergi berjoli. Ataupun gunakan duit itu beli barang-barang yang bukan-bukan, beli dadah, beli ketum, beli apa benda-benda ganja yang merosakkan kesihatan. Tak dengar Ustaz. Ustaz mute. Ustaz mute. Tak dengar. Mak mute lah. Mikrofon mute Ustaz.
Dengar tak? Dengar. Bila masa pula Cik Mat? Habis daripada mana korang tak dengar? Yang ketum tadi Ustaz, yang ketum tu. Macam siapa pula yang mute aku punya suara? Okey. Jadi maknanya kalau kufur nikmat itu maknanya Allah bagi dia duit, dia ada simpanan 10K, dia gunakan duit itu untuk beli barang-barang tak sepatutnya, beli barang yang haram atau beli barang yang halal tapi terlebih-lebih kuantiti, maknanya membazir. Kan dalam Quran Allah sebut membazir itu saudara syaitan. Itu kufur nikmat. Tapi kalau yang syukur kepada nikmat, bukan semata-mata dia bersyukur, dapat duit 10K bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Malam ni boleh buat pesta buih, boleh pergi disko, syukur-syukur dah. Tapi duit yang dia nak guna aku, boleh belanja perempuan sana, perempuan sini, jantan sana, jantan sini, boleh membazir. Yang ni walaupun mulut mengatakan syukur, sebenarnya dia bukan hamba yang bersyukur, jauh daripada syukur. Sebab itulah Islam kata syukur ni tanda dia ada banyak. Bukan sekadar mulut ucap terima kasih kepada Allah. Dia ada banyak tanda. Yang pertamanya cara untuk meluahkan syukur itu ialah dia luahkan dengan hati. Dia memang betul-betul rasa. Sebab kadang-kadang ada orang tak boleh bercakap. Dia OKU, dia bisu. Jadi adakah kita nak kata dia tak bersyukur? Ucaplah terima kasih. 2 tahun aku bagi kau barang tak ucap-ucap terima kasih. Mana boleh ucap terima kasih kau tak faham kan? Dia memang tak boleh cakap. Jadi sebab tu Allah menjadikan setiap manusia ini ada hati. Ada hati untuk merasa. Ataupun mungkin yang tak boleh bercakap sebab OKU tu, dia boleh melahirkan dengan cara perbuatan ataupun dengan cara tulisan. Tapi kita dengan Allah ni, selain daripada kita rasa bersyukur dengan mulut, kita mesti bersyukur dengan hati. Sebab Allah tengok hati. Orang tak boleh tengok hati orang lain. Manusia tak boleh tengok hati manusia lain sebab benda tu ghaib. Tapi Allah Maha melihat. Allah itu sami', Allah itu basir. Maha melihat sampai ke mata hati seseorang. Jadi kita rasa, ya Allah, dalam hati kita tu rasa seronok. Kita tak adalah dalam hati tu kita macam sikitnya Allah bagi, kenapa tak bagi banyak? Tak. Allah mengetahui tentang isi hati seseorang. Yang kedua, kita boleh meluahkan rasa syukur dengan bercakap. Itu yang kita kata tadi, sebut alhamdulillah, ya Allah, tak putus-putus kita bertasbih, kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, syukur itu yang memang normal lah orang buat, kan? Yang ketiga, kita bersyukur meluahkan rasa syukur kita melalui perbuatan yang nampak. Contohnya orang main bola, dia baru menjaringkan gol, dia sujud syukur. Tapi sujud syukur ni boleh kita samakan dengan perkataan bersyukur sebab dia tak ada kena-mengena dengan bola tu. Dia tak ada kena-mengena dengan bola tu langsung. Yang perbuatan yang ada kena-mengena dengan nikmat ialah, Cik Man bagi contoh, kalau Allah mengurniakan dia rumah. Kalau Allah mengurniakan dia rumah yang mewah, macam mana caranya dia nak buat perbuatan yang dia bersyukur dengan perbuatan dengan nikmat rumah tersebut? Adakah dengan perbuatan sujud? Perbuatan sujud itu sekejap aja, 2-3 saat. Dia tak ada kena-mengena dengan rumah. Tetapi perbuatan dia bersyukur yang ada kena-mengena dengan rumah ialah dia memperlakukan rumah itu, contohnya dia menjadikan rumah itu sebagai tempat pendidikan, ataupun dengan rumah itu dia boleh bagi sumbangan kepada orang-orang miskin, ataupun orang boleh belajar dekat situ, ataupun rumah itu menjadi saham kepada dakwah. Dengan rumah itulah dia boleh membantu orang. Dia mungkin boleh tempatkan orang-orang yang sakit sementara menompang dekat rumah dia, mangsa banjir menompang dekat rumah dia. Jadi dia jadikan rumah tu sebagai saham pahala. Contoh yang lain, Allah bagi dia duit. Adakah cukup perbuatan sujud syukur? Tak. Dengan duit tu dia infak kepada orang lain. Dengan duit tu dia bayar zakat. Dengan duit tu dia belanja orang-orang yang miskin. Dengan duit tu dia jadikan modal untuk memulakan bisnes yang halal, dan keuntungan bisnes itu akan dia bantu orang lain. Jadi maknanya perbuatan dia tu dia direct dikaitkan dengan benda yang Allah, nikmat yang Allah bagi tu. Dalam Quran Allah sebut kalau tentang infak ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Okey, perumpamaan ini maksud ayat untuk orang infak. Bulan Ramadan ni Cik Man nak bagi semangat pada diri sendirilah dan juga pada yang lain, walaupun kita tak boleh sangat nak berjumpa orang sebab PKP. Macam mana Cik Man saya nak amalkan sunnah Nabi kan? Nabi dulu masa bulan Ramadan dia sentiasa berinfak ataupun sentiasa pemurah, lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Jadi macam mana ni? Tak ada alasan dah sebab masing-masing ada online banking. Jadi ambil saja nombor akaun anak-anak yatim tu, tak payah jumpa anak yatim pun tak apa. Tak boleh Cik Man, nanti gambar tak ada masuk surat khabar. Takkan online banking, nak nama engkau juga. Kan rupanya selama ni buat program ada anak yatim untuk konten aja. Ingatkan ikhlas sangat kan? Dia nak ada gambar dia bagi dekat anak yatim. Lepas tu jadi muka depan surat khabar. Biarlah orang copy paste ke masuk dalam TikTok. Kadang-kadang hati kita ni masalah. Sebab tu Cik Man nak bagi tahu, syaitan ni dia bukan sahaja menerakakan ataupun merosakkan orang-orang jahat. Syaitan ni dia boleh merosakkan orang-orang yang nampaknya macam nak buat baik, tapi halus dia masuk dekat dalam hati orang tu, dalam pada nak buat baik tu corner sikit, twist sikit, langsung hancur. Kalau misal kata budak-budak yang nakal ataupun manusia yang mungkin dia kaki maksiat, setan senang saja. Dia bagi arak, dia bagi judi, kemudian dia bagi perempuan, ada disko, pandang aja terus masuk. Yang ni mungkin setan tak ada masalah dah. Tapi adakah orang-orang yang dalam proses untuk buat kebaikan, yang dia pergi ke masjid, yang dia memakai pakaian masjid dengan memakai jubah, adakah orang-orang ini terlepas? Tak. Kalau dia tak menjaga keikhlasan hati dia, maka setan akan masuk untuk merosakkan mana-mana orang. Cuma orang berbeza, tempat berbeza. Bahkan iblis dan syaitan boleh menjerumuskan orang, boleh menyebabkan seseorang itu tersungkur di atas sejadah dengan hanya secara halus, iaitu masuk ke dalam hati, membisikkan perasaan-perasaan pada orang yang beramal ibadah supaya merasakan diri dia, ya Allah baiknya aku seorang saja yang semayang tahajud, aku seorang saja yang saya sering datang ke masjid, aku seorang saja yang sedekah dekat orang. So benda-benda macam ni sebenarnya sukar untuk dijaga. Dalam persoalan manusia-manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, orang yang minum arak tu, dia tahu arak tu haram. So untuk dia kembali tu mungkin mudah. Tapi orang yang melakukan kebaikan, disebabkan benda tu baik, jadi dia menganggap benda yang dia buat itu sentiasa betul. Tetapi dalam waktu yang sama, dia tak sedar kebaikan yang dia buat itu dibaluti oleh perasaan riak dan takabur, tetapi bila ada orang tegur, dia tak nak dengar. Ini bahaya orang-orang yang dalam perjalanan agama tu Allah uji. Kalau orang yang minum arak, dia tahu benda tu silap. Dia tahu benda tu silap. Siap dia boleh nasihatkan adik-beradik dia, jangan minum arak. Arak ni haram, masuk neraka kan. Sambil dia minum teguk, 2-3 teguk tu, dia larang orang lain minum arak. Jadi dia nak berubah jadi baik tu senang. Tapi bagi kita yang buat baik, kita payah nak dengar, nak terima teguran orang. Kalau orang tegur kita, bagus kau ni buat baik. Tapi kalau boleh janganlah postkan selalu dekat dalam IG. Janganlah selalu sangat nak exposekan. Tapi dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar, dia tak nak terima. Alasannya ialah, suka hati akulah, yang penting aku buat baik. Benda ni benda baik, bukan aku minum arak. Bila dia cakap macam tu, apa yang aku buat ni bukan maksiat pun. Maka sebab itulah setiap manusia dengan perbuatannya Allah sentiasa menguji. Jadi perkara yang paling susah sekali kita nak jaga adalah keikhlasan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang syukur, kembali balik pada tadi yang kita menggunakan nikmat dengan cara yang baik tadi tu, Allah dia melihat kita bagaimana kita nak memanifestasikan rasa syukur. Sama ada dengan hati, iaitu merasakan seronok dengan nikmat yang diberi dan merasakan bahawa benda nikmat yang diberi itu perlu dibalas dengan syukur, dengan ucapan terima kasih dan juga dengan bukti-bukti yang lain, maka itu dengan hati. Maka daripada hati itu akan menggerakkan tindakan yang lain. Bila hati dah rasa macam tu, mulut pun akan kata alhamdulillah, bersyukur dengan lisan. Kemudian tak cukup dengan lisan,
maka hati akan menggerakkan, aku mesti buat sesuatu dengan nikmat yang Allah bagi. Dengan nikmat yang Allah bagi. Apa dia? Kalau ada duit, maka infak. Itu yang Cik Man nak sambung. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah ataupun yang keluarkan harta di jalan Allah. Tak kisahlah. Bagi akon untuk masjid, tukar kapet masjid, bagi makan anak-anak yatim, sponsor orang pergi umrah, pergi haji, jiran yang miskin, sponsor anak-anak jiran ataupun anak-anak saudara ataupun mana-mana orang untuk belajar, bagi dapur untuk orang miskin dan seumpamanya, maka ini adalah infak di jalan Allah. Maka apa ganjarannya? Seperti satu biji benih. Kamatali habbatin, seperti habbatin ini biji benih, ambatat yang akan menumbuhkan sab'a sanabil, yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji benih saja, kalau ikutkan satu tangkai je lah kan. Tak, satu biji benih 7 tangkai. Kita hadiahkan kapet, ada berapa 7 cabang anugerah daripada Allah. Itu Allah saja yang tahu. Maknanya nak kata ganjarannya terlalu mewah, lumayan daripada Allah. Daripada satu biji benih tu, bukan satu tangkai, tapi ada 7 tangkai. Dan bukan stop 7 tangkai sahaja. Daripada 7 tangkai tu Allah akan tambahkan lagi biji benih ada 100. Tadi dia pergi kebun, dia tanam 1 biji. Bila dia sedekah, Allah bagi dia 700. Bayangkan ganjaran pulangan dia. Tak masuk akal. 700. Kalau bagi 5 biji, okeylah. Saya bagi awak biji benih, 1, awak bagi saya 5 biji pun dah cukup mewah dah. Dah boleh buat dekat batas. Ini bagi 1, Allah bagi 700. Itu bukannya kebun, itu memang orang kata beratus-ratus hektar boleh mencambahkan. Dan daripada 700 tu kalau dia bagi lagi 700 darab 700. So kalau kita gandakan dengan pantas, benda itu akan jadi triple dan seterusnya, sangat mewah. Maka ini berita gembira bagi orang yang bersyukur dalam orang kata dari sudut perbuatan, menggunakan nikmat material yang Allah berikan pada dia. Jadi jangan risau. Nabi kata tidak akan miskin, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Takkan. Ini jamin. Walaupun kita nampak, kita buka duit, ada orang susah minta, ataupun ada makcik dekat Petronas tu kan, jual keropok tu, ataupun budak tepi jalan dekat traffic light, yang dia jual asam jeruk tu kan, sian tengok dia. Kemudian kita buka beg duit, dalam tu ada RM20, 10-10. Walaupun dari segi zahir, kita ambil 10. Dari segi zahir nampak tinggal kurang. Sekeping hilang, sekeping tinggal. Tadi 2 keping. Itu kita hukum macam tu. Tapi di sisi Allah sebenarnya sedang bertambah sesuatu. Bukan di dalam dompet. Dompet memang kurang, tetapi bertambah sesuatu dalam hidup si pemberi. Apa yang bertambah? Pahala dah tentu-tentu dah. Kemudian keberkatan dah tentu-tentu dah. Kemudian kita tak tahu satu masa besok di masa depan, tiba-tiba Allah akan bagi dia betul-betul material. Cik Man nak pesan pada diri sendiri, kita kalau bagi sedekah, kita jangan harap, jangan paksa Allah. Ya Allah, engkau kata kalau buat satu kebaikan datang 10. Ni aku bagi RM10 ni, kejap lagi kan minta-minta ada orang bagi aku 100, sebab 10 darab 10, 100. Jangan macam tu. Itu silap. Itu silap. Nikmat bukan semata-mata material. Nikmat banyak. Nikmat ni ketenangan pun nikmat. Apa guna kita mengharapkan duit yang banyak tapi tak tenang? Ada kadang-kadang Cik Man tak setuju, kadang setengah program motivasi kan, dia mempromosi solat duha, magnet kaya, semayang duha, apa ni nanti akan jadi jutawan. Dia menggambarkan kepada orang-orang yang masuk tu seolah-olah macam semayang duha 2 rakaat, buka saja pintu rumah nak pergi kerja, tup seketul duit jatuh daripada langit. Seolah-olah macam masyarakat macam tu. Akhirnya masyarakat akan komen balik, aku dah banyak kali semayang duha, tapi tak ada pun gaji naik. Maknanya dia nak kaitkan bila beribadah kepada Allah, Allah mesti bagi dia sesuatu kemewahan yang bersifat material. Rezeki itu mesti material. Yang boleh membahagiakan manusia mesti material. Itu bagi kita. Silap. Rezeki ataupun nikmat tidak semestinya material. Material ini hanya sebahagian kecil yang menjadi sumber nikmat. Nikmat banyak.
Ada orang kat kampung, dia tak ada kereta mewah. Kerja dia apa? Makcik duduk kampung berapa tahun dah? Keturunan aku memang duduk kampung. Umur aku pun dah 70 tahun dah. Kenapa? Kan? Kenapa? Duduk bandar dah bosan. Kau duduk datang kampung aku ni, tak ada kerja, kau nak datang kampung aku nak mengganggu kebahagiaan aku. Terperanjatlah budak tu, kan? Makcik bahagia ke duduk kampung? Kan buku apa ni Habib Azman ni? Siapa yang bising tu? Siapa yang bercakap tu? Dengar suara Cik Man Amil ke? Dengar suara Cik Man. Tu bunyi telefon. Tutuplah. Aku nak bercakap ni. Waduh lah. Okey dah. Okey, ada budak datang ke kampung. Dia tengok budak ni budak bandar, kaya, rumah 4 tingkat dekat Country High ataupun dekat Glen Mary, kan? Kaya betul. Dia pergilah kampung. Dia pergi masuk dalam kampung. Ni Cik Man nak ceritakan, Allah kalau nak bagi bahagia tak payah harta. Kan? Tak payah harta. Jadi budak kampung daripada Glen Mary ke Country High ke contohnya, dia pun pergi kampung. Ya Allah, budak tu cakap, dia berdecik, dia tengok keadaan kampung. Ya Allah, kesiannya makcik-makcik kampung. Lepas tu, makcik, saya ni datang daripada bandar. Tengok kereta mewah. Kesian makcik ni. Sekali makcik tu balas, aku lagi kesian dengan kau. Apa lagi yang tak cukup dekat bandar, kau datang ke kampung ni. Budak tu terperanjat. Manusia salah dalam perhitungan kadang-kadang dalam hidup ini, kan? Sampai kita buruk sangka dengan Allah. Bila kita tengok Allah tak bagi kekayaan pada dia, doa tak makbul, seolah-olah macam Allah tak adil. Tak. Allah itu lebih bijaksana daripada apa yang kita anggap. So dia tanya makcik tu, makcik tak rasa menderita ke duduk dekat kampung ni? Rumah pondok, lepas tu makan pun lauk tak mewah. Kemudian makcik buat apa aja dekat kampung ni? Makcik tu akan ceritakan. Aku dekat kampung ni aku tak ada berhutang dengan sesiapa. Tak ada berhutang dengan sesiapa. Lauk datang sendiri. Kau tengok petang karang lalu kambing, lauk akulah tu. Lepas tu besok subuh lalu ayam aku bela, lauk akulah tu. Tak payah aku nak beria-ria nak pergi ke pasar. Maknanya dia berbakti kepada alam. Habis sayur-sayur makcik ambil daripada mana? Tu kau nampak longkang tu? Pucuk pegaga tepi-tepi tu kan? Petang karang aku nak goreng pegaga goreng, tu. Kau nampak dekat tepi tiang rumah aku tu. Yang tu gargil, bukan gargil, maman. Siapa yang tahu maman? Tak tahulah semua orang tahu maman. Kalau dekat Negeri Sembilan ada namanya rendang maman. Rendang maman. Maman ni dia macam, maman tu daun. Tapi kalau dekat Negeri Sembilan dia buat rendang. Negeri lain Cik Man tak tahu maman, sayur maman tu dia buat apa. Maknanya makcik tu berbakti kepada alam dengan haiwan ternakan yang ada. Makcik tu pun tak terlibat dengan pinjaman PTPTN. Apa kejadiannya PTPTN tu? Dia katakan, tak ada apa. Aku kadang-kadang aku jual sayur, aku dapat dalam berbakti kepada tanah. Sebulan aku boleh dapat 300-400 dengan jual kambing, jual ayam, beranak pinak, jual sayur. Walaupun kau nampak aku dekat rumah kayu nak roboh ni. Maknanya makcik tu dapat income 400-500. Tak payah nak bayar hutang sewa rumah. Tu tanah pusaka. Yang budak duduk bandar ni gaji 4,000. Gaji 4,000. Makcik tu tanya balik, yang 4,000 tu kau ada tolak tak? Bayar duit kereta bulan-bulan, duit motor bulan-bulan, dengan merokok lagi, dengan kau punya flavor vape lagi, kau hantar dekat mak ayah lagi, duit elektrik, sewa rumah. Bandar tu rumah pusaka celah mana rumah pusaka? Memang kau beli tu memang kena bayar sewa. Tolak itu, tolak ini, akhirnya tinggal 150. Cik Man nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dari segi material, jangan dari segi dapat gaji. Dari segi material, siapa yang kaya sebenarnya? Sudah pastilah makcik itu. Yang pertama. Yang kedua, dari segi ketenangan, siapa yang kaya sebenarnya? Pun makcik itu juga. Kerana dengan apa yang ada pada dia, dia tak pernah pun kata, ya Allah, duduk kampung bosanlah, nak ada teknologi juga, nak pindah ke bandar. Maknanya, kaya ini bukan semata-mata dia ada duit. Tetapi kaya ni dia mengatakan, ya Allah, apa yang kau bagi ni dah cukup.
Aku bersyukur. Mewah apa yang kau bagi ni ya Allah. Mewah aku bagi, engkau bagi ayam, lepas tu beranak-ranak ayam, engkau bagi aku kambing. Daripada asalnya dulu masa mula-mula beli tu, yelah mungkin kambing tu aku kena beli juga, tapi daripada seekor kambing tu beranak sekarang ada 300 ekor. Jadi perasaan makcik tu mengucapkan terima kasih, cukup, stop ya Allah. Dah cukup, lebih daripada cukup. Menjadikan secara automatik makcik itu kaya. Makcik itu kaya. Tapi dekat bandar sana ada billionaire, syarikat ada 7. Dia CEO. Gaji bulan-bulan 12 juta. Tiba-tiba dia boleh cakap, oh syarikat kita baru 7 ni. Gaji aku pun baru 12 juta sebulan. Aku nak tengok syarikat mana lagi yang aku boleh makan untuk aku kuasai. Orang ini miskin di sisi Allah kerana tidak pernah reti erti bersyukur. Orang ini miskin di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan, satu benda dalam agama yang menjadikan seseorang itu kaya ialah rasa syukur. Sebab bila rasa syukur tu dah cukup. Makcik kampung, bila orang tanya, makcik nak kereta? Tak payah. Aku jalan kaki ke surau, sampai juga. Yang kau kereta Porsche tak pernah parking dekat tempat parking masjid. Dah kenapa? Kan? Ada kereta Porsche tak pernah parking dekat masjid. Aku tak ada basikal, kaki tiap-tiap hari pergi ke masjid. Siapa yang lagi kaya? Ini perumpamaan. Walaupun sebenarnya ada juga orang kampung yang mungkin orang susah yang dia tak bersyukur ataupun mengeluh. Tapi itu pokok pangkal diri sendirilah. Itu pokok pangkal diri sendiri. Akhirnya, Cik Man nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa nikmat Allah bergantung kepada apa yang tuan-tuan fikirkan. Apa yang kita fikirkan. Kalau kita rasa nikmat Allah ni tak cukup, kita miskin. Tapi kalau kita rasa, ya Allah banyak kau bagi nikmat, ya Allah. Sebenarnya kalau kau tak bagi aku makan hari ni pun, tapi kau bagi aku nafas pun, itu dah cukup besar dah tu. Itu dah cukup besar dah tu. Tuan-tuan, apa guna ada lauk bertalam-talam? Apa guna pergi restoran mewah tiap-tiap hari? Tapi sebenarnya sakit jantung stage 4, kanser stage 4. Doktor kata tuan tak boleh makan seafood. Seafood kalau boleh elakkan. Kemudian nasi banyak dia punya karbo, kalau elakkan. Lepas tu kalau boleh air pun, air manis-manis memang tak boleh. Yang berkarbonat tuan memang tak boleh, kata doktor. Kemudian benda-benda yang garam. Aku nak makan apa ni doktor? Semua tak boleh kan? Nak sedut angin ke apa? Itu kadang-kadang orang-orang yang kaya ataupun orang-orang di bandar. Adalah juga orang kampung yang dia sakit benda-benda macam tu. Tapi yang menentukan kita ada nikmat, yang menentukan kita rasa happy hidup ni ialah kita sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala setakat apa yang Allah bagi kita sehingga kita bernafas pada hari ini, maka itulah nikmat. Sebab apa Cik Man cakap macam tu? Tuan-tuan, sebenarnya yang kita duk komen tak ada rezeki ni kan, sebenarnya kita terlupa satu benda. Ya Allah, rezeki tak ada, rezeki tak, mana ada istilah rezeki tak ada? Tak ada. Tidak wujud istilah rezeki tak ada. Kerana ketika di alam rahim, ini hadis sahih. Fayunfakhu fihi ruhi. Maka setelah datangnya usia janin lebih kurang 4 bulan, maka akan diutuskan malaikat oleh Allah untuk meniupkan roh. Di masa dalam kandungan mak kita ataupun manusia, ketika dia janin dalam kandungan mak, maka malaikat akan utuskan, Allah utuskan malaikat dalam usia bayi 4 bulan. Berapa minggu tu? Beberapa bulan, beberapa minggu. Malaikat tiupkan roh. Kemudian selepas tiupkan roh, malaikat akan tulis. Ada 4 ketetapan yang malaikat tulis. Yang pertama ialah soal umur dia. Benda tu dah settle dah sebenarnya. Benda tu dah settle. Yang kedua, matinya di mana, macam mana. Yang ketiga, dia ni termasuk dalam golongan yang bahagia ke ataupun yang menderita besok ni. Macam mana ni penghujung hidup dia. Dan yang keempat, malaikat dah tentukan sesuatu yang confirm, memang tak akan berlebih, tak akan berkurang, tak akan hilang rezeki. Malaikat dah tulis bikatbi rizkihi, ya Allah, rezeki dah tulis dah. Yang kita bila dewasa lepas SPM tu kan, lepas SPM tu, mak ni nak minta kerja lah mak, rezeki ada ke tak ada. Rezeki dah tulis waktu umur kau 4 bulan.
berapa minggu dekat dalam janin dah. Rezeki dah ada dah. Jadi tak ada istilah kita kata rezeki tak ada, aku takut rezeki tak ada, rezeki tak ada. Yang dalam pada kau risau rezeki tak ada, rezeki tak ada, yang kau mengangkang membuta dekat rumah, kau tak bangun tu dah kenapa? Kan? Dalam pada rezeki tak ada, rezeki tak ada dah tidur. Lepas tu kan bila dapat kerja memilih. Orang kita kadang-kadang memilih, kau kenapa tak kerja? Bukan tak nak kerja, tapi kerja dekat petrol stesen minyak. Ini masalah kita. Masalah kita. Rezeki bukan tak ada, rezeki ada. Yang tak ada ialah usaha yang sepatutnya kita buat. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada menurunkan rezeki, Allah juga menurunkan SOP, asbab musabab. Allah Ta'ala selain menurunkan rezeki ketika berada dalam perut, Allah menurunkan sistem sebab. Allah dah kata dah, rezeki untuk engkau 2 juta dalam hidup engkau ketika janin. Baik. Dalam waktu yang sama, engkau kena keluar rumah untuk cari 2 juta tu. Jangan tanya dekat mana ya Allah, carilah sendiri. Maknanya keluar antara Zoom, kerja dekat syarikat itu, syarikat ini, berusaha, ada rasa sakit. Macam mana yang kita tengok mak bapak kita dulu membesarkan kita. Tuan-tuan, kita yang kaya hari ini yang pakai kereta mewah, nak tahu ataupun tidak, deep tak deepnya, yang sepatut kita fikirkan rezeki itu tetap ada. Mak bapak kita yang tak sekolah pun, dia boleh besarkan anak dia sampai anak dia ada 3, 4, 5 kereta mewah. Celah mananya yang rezeki tak ada tu? Mak bapak yang bela kambing tak pernah rasa naik kereta mewah. Sebab tu sekarang hari ni kita tengok kan, anak-anak yang berjaya sebab mak bapak zaman dulu-dulu, dia hadiahkan kereta mewah, hadiahkan kereta mewah, hadiahkan kereta mewah. Tapi jangan kau cari alasan pula nak merentas negeri, lepas tu kau nak hadiahkan kereta mewah dekat mak kau. Kau ingat kau seorang je ada mak. Habis aku ni nak kena beli kereta pula nak merentas negeri. Kan? Jangan cari pasal nak post-postkan. Sekarang ni perkataan merentas negeri sensitif sikit kan. Dia ingat dia seorang aja nak hadiahkan kereta. Netizen pun kata, jadi ni macam mana ni? Nak kena beli kereta ke untuk mak ayah nak rentas negeri? Jangan jadi zalim. Bila dah terkenal, bila dah famous tu, faham-fahamlah apa benda yang boleh dipost ataupun tidak. Baik, kembali balik kepada track yang asal. Kembali kepada hidayah semula. Baik, jadi anak-anak yang sekarang ni ada syarikat, tuan-tuan ada syarikat, tuan-tuan ada kereta mewah, beli rumah 3-4 tingkat, apa semua kan. Mak bapak yang bela anak yang kaya ni, kadang-kadang sekolah sampai darjah 6. Kadang-kadang tak sekolah langsung. Kadang-kadang ada mak bapak yang buta huruf, minta maaf sebut. Tetapi mak bapak inilah sebenarnya yang paling kaya daripada anak yang ada kereta mewah. Sebab apa? Sebab mak bapak, abah kau dulu dengan mak, bersyukur dengan apa yang ada. Walaupun kita orang serba kekurangan untuk membesarkan kau. Jadi akhirnya dengan sikap bersyukur inilah kita orang dapat melahirkan kau, membesarkan kau, bagi kau ilmu, dan sampailah engkau berjaya, ada kereta mewah, ada syarikat mewah. Jangan lupa engkau mesti bersyukur dengan apa yang ada, supaya nanti kau boleh bagi sumbangan pada orang lain, berkorban sebagaimana mak bapak berkorban kepada anak-anaknya. Itu yang kita kena fahamkan. Okey, baik. Baik, Cik Man. Dan terusnya, Okey, ada tak dia ada orang tanyalah. Dia pasal belum masuk lagi ni, baru mukadimah, aku belum masuk tajuk lagi. Ini baru mukadimah. Apa soalan apa? Soalan apa? Okey, Cik Man. Okey, apa ada tak doa yang kita boleh amalkan untuk kita terus untuk merasai kesyukuran? Tak kisahlah dalam apa jua keadaan. Dia sebenarnya kita doa tu bebas. Doa bebas. Dalam Quran, syukur ni, kita nak rasa syukur ni kita kena buat. Contohlah, Cik Man bagi contoh. Dalam atas tikas, ya Allah, jadikan aku hamba bersyukur, ya Allah. Jadikan aku hamba bersyukur. Lepas aja cium tangan, keluar rumah, dia pergi berjoli. Jadi maknanya, selain daripada doa, kita kena praktik. Selain daripada doa, kena praktik. Kan kita kena selalu dengar ungkapan, kau ni doa je tapi tak kerja, ya Allah berikan aku gaji, ya Allah berikan aku kehidupan. Dia doa dah. Tak kira lah Cik Man bagi doa yang soheh. Doa memang soheh. Doa memang daripada Nabi, tapi kerja tak buat, maka tak selesai juga. Dalam hidup ini, kena beriman kepada Allah, kena beramal dengan amal soleh. Sebab tu dalam surah Al-Asr, tuan-tuan baca surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat. Okey.
Kita beriman cukup tak? Ya Allah, Engkau seorang sahaja Tuhan aku, tak ada lagi. Ya Allah, Engkau sahaja satu-satunya, minta maaf, Engkau sahaja satu-satunya zat yang merupakan Tuhan aku. Tidak ada Tuhan melainkan Kau, ya Allah. Ya Allah, Nabi yang terakhir, ya Allah, Nabi Muhammad saja, ya Allah. Itu je dia cakap. Yang ketiga, ya Allah, aku nak tidur dulu, ya Allah. Minta datang hidangan daripada kau dah kenapa? Maknanya bila beriman tapi tak bekerja. Sebab tu Allah sambung ayat illal ladina amanu wa amilus solihat. Semua manusia rugi kecuali beriman. Tadi beriman dah tu tuan-tuan. Beriman dah tu, ya Allah, Engkau Tuhan aku. Wa amilus solihat, amal, kerja, masuk kerja panjkat. Dekat rumah dah beriman dah, pergi kerja tak? Tak pergi, yang penting beriman. Kan? Memang mangkuk ayun. Maknanya selepas beriman keluar pergi kerja, baru Allah akan bagi duit. Sebab tu yang Cik Man katakan tadi, hidup ini selain daripada percaya rezeki ada, mesti praktik SOP mendapatkan sebab musabab. Itu selesai ya. Jadi bila tuan-tuan tanya doa tadi, doalah apa-apa. Doalah apa-apa. Doa, Cik Man yakin tuan-tuan boleh doa 4 jam. Tapi sekarang isunya boleh tak kerja. Ramai yang memilih kerja. Ramai yang tak nak kerja. Maka kena bekerja. Tapi Cik Man yakin bila PKP ni, ramai yang jadi kreatif daripada dulu memilih-milih, kemudian sekarang dah tak memilih. Okey. Baik, sekarang ini baru kita masuk tentang topik kita pada hari ini, iaitu bersyukur di dalam kesempitan. Okey, Cik Man nak mulakan dengan satu, sebenarnya yang tadi tu aku dekat nak habis ceramah dah pun kan, saja je lah di hujung-hujung, tapi tadi tu termasuk jugalah. Tapi nak kongsi satu hadis, Nabi kata, bila tajuk kata apa tahu? Tajuk kita hari ini bersyukur dalam kesempitan. Mungkin ada orang fikir, macam mana nak bersyukur? Sempit. Allah tak bagi apa-apa pun. Macam mana nak terima kasih? Allah tak bagi apa-apa. Dalam PKP tak boleh cari kerja, syarikat penerbangan gulung tikar, hotel gulung tikar. Macam mana nak terima kasih dengan Allah? Tuan-tuan, kita terima kasih dengan Allah tak sama dengan terima kasih dengan orang. Kita terima kasih dengan orang sebab bila orang tu bagi kita hadiah. Bila orang tu tak bagi, kita tak ucap terima kasih. Sebab kita ucap terima kasih dengan orang kerana pemberian itu, bukan kerana batang tubuh orang. Tetapi ucapan terima kasih kita dengan Allah bukan kerana Allah bagi kita nikmat, tetapi kerana itu yang sepatutnya kita buat. Boleh faham tak? Korang boleh faham tak? Korang boleh faham tak? Ucapan syukur kepada Allah tak sama dengan ucapan syukur dengan manusia. Cik Man ulang sekali lagi. Kita ucapkan syukur kepada orang bila dia bagi barang, bila dia bagi hadiah. Bila dia tak bagi hadiah, tak payah. Takkan tiba-tiba Assalamualaikum, terima kasih ya. Dah kenapa orang tu pula pelik. Jadi kita ucapkan terima kasih dan syukur kepada makhluk bila makhluk bagi barang. Tapi kita ucapkan terima kasih kepada Allah bukan sebab Allah bagi hadiah, tak perlu tunggu. Tetapi kita ucapkan terima kasih kepada Allah kerana itu kewajipan kita sebagai makhluk yang Allah bagi hidup. Sebelum Allah bagi kita barang, Allah dah banyak bagi kita segala-galanya. Kita bernafas, kita boleh bercakap. Sebelum Allah suapkan kita nasi, kita ada tenaga untuk masak. Ya Allah, kalau nak dihitungkan nikmat Allah, memang tak layak ucapan terima kasih ni. Maknanya kita kena buat lebih daripada itu. Tetapi apakan daya, kita memang tidak akan mampu untuk mengucapkan dan membalas jasa dan bakti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita kena buat? Syukur selalu. Syukur selalu. Baik. Jadi sebagai seorang yang beriman, sebenarnya bila PKP datang, adakah Allah menyekat rezeki? Tak. Allah tidak pernah menyekat rezeki. Kita tak boleh kata, ya Allah, ya Tuhanku, bila PKP datang ni, rezeki aku yang asalnya, rezeki ada ayat dia silap, dia salah faham dengan takdir. Ya Allah, ya Tuhanku, sebelum PKP, aku punya untung 50k sebulan. Bila PKP datang ni, Allah sekat rezeki aku, untung aku RM50 sebulan. Dia silap. Mana dia tahu yang rezeki dia waktu dia janin dulu tu macam tu? Sebenarnya bila PKP datang, kemudian Allah sekat, bukan Allah sekat, ditentukan disebabkan PKP, gajinya daripada 50k jadi RM50 sebulan.
sebenarnya Allah telah berikan dia rezeki dari sudut yang dia sendiri kena cari dengan jalan alternatif dan juga kreativitinya sendiri. Tuan-tuan. Okey, baik Cik Man. Kita dah terlebih masa dah ni sebenarnya ni. Okey. Okey. Korang bagi ni berapa minit? Penganjur dia bagi 30 minit je Cik Man. La ilaha illallah. Kenapa kau tak? Sebab selalunya penganjur paksa aku untuk 1 jam setengah. Kenapa kau tak bagi tahu awal-awal? Ni tazkirah Cik Man. Tazkirah Zuhur Cik Man. Kenapa kau tak bagi tahu awal? La ilaha illallah. Sebab selalunya penganjur bergaduh dengan aku. Aku nak sejam saja, dia tak nak. Nak sejam setengah, nak sampai 2 jam. Menyesal aku. Okey Cik Man, kita ada satu soalan. Ada seorang bertanya. Dia tanya bagaimana nak istiqamah dalam bekerja walaupun kita tahu ada perkara yang tak betul dilakukan. Walaupun kita tak faham apa benda yang tak betul. Dia tanya macam mana cara untuk kita istiqamah dalam kita bekerja ni walaupun kita tahu benda yang kita, walaupun ada perkara yang kita buat tu, perkara tu tak betul. Kita kena stop lah. Kita kena stop. Kerja tu halal ke tak? Okey, kerja tu halal kan? Kalau ada benda-benda yang tak betul daripada bos, kena tegur. Kalau ada benda-benda yang tak betul daripada kita, maka kita kena stop. Jangan buat. Kerja tu asalnya halal. Maka kita sendiri yang kena kuatkan diri kita. Istiqamah ni, maksud istiqamah ni ialah kita kekal konsisten buat benda yang baik. Jadi kalau ada benda yang tak baik yang berlaku dalam kerja kita, kita kena stop dan kita kena repair. Bukanlah berhenti kerja. Kalau kerja tu bagus, teruskan. Aku tak berani bagi jawapan panjang-panjang. Aku ingatkan 1 jam setengah. Itu je jawapan. Ada soalan lain? Okey, ada satu lagi. Ni last ni macam mana? Layanan anak angkat yang melebihi anak kandung, walhal anak kandung itu lebih baik daripada anak angkat. Macam mana tu Ustaz? Tak faham. Maknanya Dia bagi tahu layanan anak angkat yang melebihi anak kandung. Siapa yang melayan? Siapa yang layan? Ayah dia lah, mak ayah dia lah. Mak ayah dia ni, dia layan anak angkat ni, dia lagi lebih baik daripada dia layan anak kandung dia. Padahal anak kandung ni lebih baik daripada anak angkat dia tu. Itu salah mak ayah tu lah. Kau dah salah mak ayah itu. Ibu bapa kena bijak. Okey, macam ni lah. Cik Man tak nafikan kasih sayang tak boleh dipaksa. Ada orang sayang orang luar lebih tinggi daripada orang keluarga. Boleh, sebab hati tak boleh dipaksa. Tapi dari segi pemberian material dan fizikal kena sama rata. Yang tu kena pandai-pandai kebijaksanaan mak ayah tersebut. Kalau dalam hatinya kata, ya Allah, aku sayang anak angkat aku lebih daripada anak kandung, tak ada masalah. Sebab hati tak boleh nak delete apa semua. Tapi ketika memberi pemberian, kena bijak. Supaya nak jaga hati anak kandung. Wallahualam. Okey. Jadi saya rasa mungkin lagi seminit. Okey, kita bagi Cik Man seminit lah untuk penutup sesi penutup kita balik kali ni. Seminit tu boleh ambil daripada yang setengah jam lebih tadi yang Cik Man cakap. Jadi kau ambil je mana-mana minit kau nak petik. Baik, jadi tuan-tuan, kesimpulannya ialah Cik Man bacakan tajuk yang menjadi konten sebenar. Cik Man bacakan hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Baik, nak kaitkan dengan tajuk iaitu bersyukur di sebalik kesempitan. Maknanya apa? Sungguh istimewa orang beriman. Sesungguhnya urusannya setiap hari, segala urusannya semua positif dan semuanya nikmat. Dan benda ni tak berlaku hanya kepada orang beriman saja yang merasakan nikmat. Ada corona pun okey, tak ada corona pun okey. Baik, apabila dia diberikan ujian, maka apabila dia diberikan nikmat, diberikan rumah mewah, dia bersyukur. Maka itu jadi positif. Dia tak kufur nikmat. Dan apabila dia diberikan musibah corona ataupun yang sewaktu dengannya, sabara, dia bersabar. Maka itu juga adalah sesuatu yang baik. Jadi tak ada pun dalam hidup orang miskin, orang yang diberi ujian, tak ada pun hidup orang mukmin sesuatu yang mengeluh ataupun sesuatu yang dianggap sebagai negatif di sisi agama. Minta maaf, inilah satu-satunya ceramah dalam dunia yang penganjur kata dah habis aku tambahkan, padahal sebelum tu bergaduh-gaduh. Betul, Cik Man sebelum ni Cik Man tak nak cakap banyak-banyak sebab aku fikirkan sejam. Rupanya tazkirah Zuhur. Minta maaf lah Ada rezeki lagi kita jumpa di lain masa. Ada yang kata aku muka macam Anwar Zain. Terima kasihlah banyaklah kau. Jadi terima kasih tuan-tuan. Semoga kita jumpa lagi. Lain kali Cik Man cadangkan kalau ada di sekitar Lembah Kelang, jemputlah ceramah fizikal.
Sebab ceramah Okey, baik, fizikal ni insyaAllah. lebih seronok. Itu mungkin dalam Walaupun biarlah Cik Man terpaksa keluar, tapi jemput dia untuk maghrib lah, sebab boleh makan. Untuk bulan Ramadan ni jangan jemput Zuhur, aku tak boleh makan. Terima kasih tuan-tuan yang berada di syarikat apa? commerce.com. Commerce.com. Terima kasih, doakan Cik Man selamat berpuasa. InsyaAllah. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Cik Terima Man. kasih, Cik Man. Terima kasih Cik Man. Baik. Terima kasih Cik Man. Allah jumpa lagi Cik Man. Terima kasih. Okay.